Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2. Hari ini, cikgu akan sambung lagi dengan tajuk 2.6 reka bentuk makanan. Cikgu akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan subtopik 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Jadi, awak semua boleh buka buku teks muka surat 150. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran kita hari ini, awak akan dapat mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey, apakah itu alatan? Alatan adalah perkakasan yang kita gunakan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu makanan. Jadi, semua alatan ini diciptakan bertujuan untuk memudahkan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia. Dan semua alatan ini perlu digunakan bersesuaian dengan fungsinya. Okey, untuk tajuk ini kita ada 4 jenis alatan. Pertama, alatan memotong. Yang kedua, alatan untuk membentuk, alatan menghias dan juga alatan menghidang. Okey, kita pergi dulu kepada alatan memotong. Dekat sini ada 6 contoh pisau yang kita akan kenali. Okey, kita ada pisau tukang masak, kita ada pisau bergerigi, kita ada pisau penyisir, kita ada pisau paring, kita ada pisau bulan sabit dan kita ada pisau pengupas. Cikgu percaya ada antara pisau-pisau ini berada di rumah awak dan awak biasa nampak. Okey, cikgu akan terangkan ke awak semua apakah fungsi-fungsi pisau yang termasuk dalam alatan memotong ni. Okey, pertama sekali adalah pisau tukang masak. Okey, pisau ni paling banyak kita gunakan sebab mempunyai fungsi yang pelbagai. Mata pisau ini diperbuat daripada keluli tahan karat. Okey, tengok bentuk dia. Bentuk dia rata dan melengkung di hujung matanya. Okey, pisau ni kita boleh gunakan untuk memotong semua jenis bahan masakan. Kita boleh potong bawang, cili, sayur menggunakan pisau tukang masak. Biasanya memang dekat rumah ada pisau tukang masak ni. Okey, pisau bergerigi ni pula. Okey, yang ni jarang berada dekat rumah. Tapi biasa kita boleh nampak kalau kat kedai burger ke. Okey, pisau ini fungsi dia untuk memudahkan kita memotong bahan makanan yang lembut tapi mempunyai permukaan kulit yang keras. Tadi cikgu cakap kita boleh nampak dekat kedai jual burger kan? Okey, nampak penjual burger tu dia akan potong roti burger tu dengan menggunakan pisau bergerigi. Okey, macam mana bentuk dia? Bentuk dia panjang, mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi kat sini. Okey, kita akan gunakan dia untuk memotong roti dan kek. Nampak dia nak potong roti dan kek, kita guna pisau yang ini. Kita tak boleh gunakan pisau tukang masak sebab nanti roti dan kek awak akan hancur. Okey, pisau seterusnya adalah pisau penyisir. Apakah fungsinya? Fungsinya kita gunakan untuk pisahkan daging daripada tulang, membuang urat dan lemak pada daging, memisahkan isi ikan daripada tulang. Okey, bentuk dia, bilah dia melengkung. Nampak melengkung ni dan mengecil di bahagian hujung dia. Okey, biasanya kita gunakan pisau ini untuk buang tulang. Okey, kenapa kita kena buang tulang? Pernah tak awak makan chicken chop? Fish and chip. Chicken chop tu kita tak ada tulang kan? Fish and chip kita tak ada tulang. Macam mana nak menghasilkan bahagian ikan dan bahagian daging ayam yang tak ada tulang tu? Dengan menggunakan pisau penyisir. Okey, ya, itu untuk membuang tulang lah. Okey, yang kedua adalah pisau paring. Okey, pisau paring ni kita gunakan untuk potong buah, sayur, keju, kupas bawang. Okey, macam mana bentuk dia? Bentuk dia sama dengan pisau tukang masak tadi, tapi saiznya lebih kecil. Okey, sama juga bentuk dia, mata pisau dia bentuk melengkung di bahagian hujung. Kalau tengok betul-betul dia sama dengan pisau tukang masak tadi. Okey, cuma dia kecil lah untuk kita potong bahan-bahan masakan yang lebih kecil. Okey, alatan memotong seterusnya adalah pisau bulan sabit. Pisau bulan sabit ni kita jarang jumpa. Cikgu pun tak pernah jumpa. Okey, kita gunakan untuk potong halus herba dan sayuran-sayuran lain. Dia diperbuat daripada keluli tahan karat. Bentuk dia melengkung
macam bulan sabit dan ada dua pemegang. So kan tangan kita akan pegang kedua-dua pemegang itu untuk potong ataupun cincang sayur ataupun herba. Okey. Seterusnya adalah pisau pengupas. Okey, pisau pengupas ni pun kita biasa nampak. Yang ni memang confirm ada dekat dapur rumah awak. Okey. Apakah fungsinya? Kita gunakan untuk buang kulit sayuran dan buah-buahan. Tengok dia buang kulit carrot kat situ. Okey, mudah digunakan kerana kecil dan ringan. Bentuk dia macam pisau cukur. Pelajar lelaki jangan kata tak tahu macam mana bentuk pisau cukur. Tadi kita dah tengok kepada alatan memotong. Kita sambung lagi dengan alatan membentuk dan juga mengukir. Okey, untuk alatan membentuk dan mengukir kita ada 4 jenis alatan. Okey, pertama pisau ukir. Okey, yang kedua pisau turning. Okey, yang ketiga Parisian scoop dan yang keempat adalah penerap. Okey, pisau ukir dengan pisau turning ni nampak macam sama tapi tak sama Okey, kita tengok apakah perbezaannya. Baik, pisau ukir. Pisau ukir ni fungsi dia kita gunakan untuk mengukir buah dan sayuran. Okay, kita nak ukir di atas buah dan sayuran. Biasanya awak nampak ukiran buah dengan sayuran ni masa kenduri-kenduri kahwin ke, dekat hotel ke. Okay, kemudian saiznya ringan. Okay, dan kecil. Bentuknya kecil, pendek dan melengkung serta mempunyai bentuk yang pelbagai. Nampak kat ujung ni kecil je. Dia halus je kat depan tu. Okey, itu pisau ukir. Kalau pisau turning pula, kita gunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit. Tadi kalau kita tengok pisau pengupas tu untuk membuang kulit kan. Tetapi kalau pisau turning ni untuk buah-buah yang tertentu. Contoh macam tomato. Kita tak boleh nak gunakan pisau pengupas. So kita boleh gunakan pisau turning. Okey. Pisau ni ringan dan saiznya kecil. Bentuk dia bilah pisau dia melengkung. Okey, tapi tak setajam pisau tak muncungnya tak sekecil pisau ukir. Okey, seterusnya adalah Parisian scoop. Okey, Parisian scoop ni pula digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau kat sini nampak dia buat bentuk bulat untuk buah tembikai. Buah lain macam buah tembikai susu, buah apa lagi? Depends lah buah apa yang yang lembut. Okey, so kita boleh buat bentuk bulat tersebut pada makanan, buah-buahan dan sayuran. Seterusnya adalah penerap ataupun cutler. Okey, yang ini kita gunakan untuk membentuk dos, sayuran berubi dan buah-buahan. Okey, di mana ia ringan dan diperbuat daripada keluli lembut dan tahan karat. Ada juga kita buat daripada plastik. Okey, bentuk, pelbagai bentuk dan saiz. Ini untuk buat kuih-kuih raya lah. Okey, biasa nampak kan orang buat kuih raya buat bentuk macam tu. Okey, itu adalah penerap untuk alatan membentuk dan mengukir. Baik, cikgu dah terangkan berkenaan alatan memotong, kemudian alatan membentuk dan mengukir. Seterusnya adalah alatan menghias, di mana hiasan ini adalah komponen penting untuk memberikan rupa bentuk menarik pada setiap reka bentuk makanan. Jadi kebiasaannya alatan menghias ni kita gunakan untuk kerja-kerja menghias makanan jenis pastry dan kek. Okey. Kita ada 5 jenis. Pertama pisau pelepah, yang ini untuk melicinkan permukaan kek. Kita gunakan pisau pelepah atau meratakan krim di atas permukaan kek. Kemudian redai kek, yang ini kita gunakan untuk bila kita dah keluarkan kek daripada oven, kita nak sejukkan, kita letakkan di atas redai kek. Okey, meja pemutar kek, kita akan letakkan kek di atas meja pemutar kek semasa kita nak hiaskan dia. Jadi awak tak payahlah nak pusing keliling kek tu. Kek tu boleh berpusing di atas meja pemutar kek. Seterusnya bag icing dan juga tube icing ataupun nozzle. Okey, yang ini untuk menghiaskanlah kita nak buat hiasan di atas permukaan kek. Okey, dan alatan yang terakhir adalah alatan menghidang, di mana bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang sesuai dengan jenis reka bentuk makanan. Okey, senang je contohnya
kalau awak nak makan aiskrim, awak tak akan makan di atas pinggan. Okey, awak akan makan di atas mangkuk. Okay, itu contohlah. Okey, awak nak makan mi sop, awak tak akan makan di atas pinggan. Awak akan makan di atas mangkuk. Okey, so setiap hidangan yang kita ingin hasilkan ataupun kita kena hidangkan, kita perlu hidangkan menggunakan peralatan yang sesuai dengan jenis makanan tersebut. So, cikgu dah terangkan kepada awak 4 jenis alatan. Alatan memotong, alatan membentuk dan mengukir, alatan menghias dan juga alatan menghidang. Awak perlu gunakan alatan-alatan ini bersesuaian dengan fungsinya. Pastikan tak tersilap lah kalau awak nak buang tulang misalnya. Awak perlu gunakan pisau penyisir. Awak tak boleh gunakan pisau tukang masak, pisau bergerigi ke. Okay? So, kena gunakan bersesuaian dengan fungsinya. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan berkenaan perkakasan pula. Okey, apakah pula perkakasan? Perkakasan ini adalah peralatan yang kita gunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Jadi, perkakasan ni biasanya kita gunakan teknologi lah. Okey, kita telah membangunkan teknologi untuk membantu reka bentuk makanan. Jadi, apakah kelebihannya? Membantu meringankan kerja mereka bentuk makanan dan menjimatkan masa dan tenaga. So, kita ada contoh-contoh ataupun jenis-jenis perkakasan kat sini. Contohnya yang ini adalah pengisar pelbagai guna ataupun blender. Kita ada mesin pengisar jus buah-buahan, kita ada pengadun roti, kita ada mesin pengadun. Kita ada periuk nasi elektrik, kita ada ketuhar elektrik, kita ada pengukus elektrik dan juga ketuhar gelombang mikro. Okey, sekarang ni ada banyak lagi perkakasan yang tak termasuk pun dalam buku teks. Contohnya sekarang ada pressure cooker, ada TM6. Okey, tu contoh-contoh jenis perkakasan yang lebih advance lah daripada yang biasa awak nampak. Yang ini yang biasa awak nampak dan ada dekat rumah awak. Okay, so kita tengok satu persatu apakah fungsi setiap perkakasan ni. Okay, pengisar pelbagai guna ataupun blender. Kita gunakan untuk kisar pelbagai jenis makanan. Kita nak kisar bawang, kita nak kisar cili. Okay, kalau dulu kita guna lesung batu. Tumbuk terkena mata. Okay, so sekarang tak lagi sebab kita gunakan blender ni. Dia terus blend, halus. Okay, menjimatkan masa dan tenaga. Okey, mesin pengisar buah-buahan. Yang ni khas untuk buah-buahan je. Tapi biasanya orang guna blender je. Okey, tapi kita tak nak kita punya jus nanti tiba-tiba rasa bawang, rasa pedas. So, kita gunakan mesin pengisar jus buah-buahan. Okey, fungsinya untuk buat jus buah-buahan lah. So, lebih halus. Okey, dan menjimatkan masa dan tenaga. Tak payah kita nak perah-perah kita punya buah-buahan. Okey, seterusnya adalah pengadun roti. Digunakan untuk mengadun adunan roti dan boleh terus bakar. Okey, ini untuk yang biasa buat roti sendiri ataupun dia tak nak menguli dough. So, dia masukkan ke dalam mesin pengadun roti ataupun bread maker. Okey, ada setengahnya boleh terus bakar dalam tu. Buka-buka dah siap dah. Tak payah nak beli roti Gardenia. Okey, kemudian mesin pengadun. Yang ni kita nak adun semua jenis adunan. Kek, biskut, roti, mi, pasta. Kita adun dalam mesin pengadun. So, kita tak payahlah nak menguli kita punya dough. Tekstur pun jadi lebih cantik, lebih lembut. Sama juga bantu untuk mempercepatkan proses adunan bahan. Okey, seterusnya adalah periuk nasi elektrik. Okey, digunakan untuk memasak nasi. Kalau kita masak atas dapur, boleh tak? Boleh, tapi awak kena tunggu. Kalau tak, nanti berkerak ataupun hangit. So, bila kita gunakan periuk nasi elektrik ni, kita boleh biar je lah. Okey, sampai dia masak. Okey, seterusnya adalah ketuhar elektrik. Ketuhar elektrik ini digunakan untuk membakar makanan. Okey, tadi awak dah buat, dah uli menggunakan mesin pengadun, awak masukkan dalam ketuhar elektrik. Pop, jadilah kek. Okey, kemudian ada pengukus elektrik. Digunakan untuk mengukus makanan. Okey, contoh kepau ke, ataupun kuih-kuih talam ke. Okey, kebersihan makanan lebih terjamin, jangka masa memasak lebih pendek. Kita tak perlu gunakan dapur gas. Dan akhir sekali adalah ketuhar gelombang mikro di mana kita gunakan memasak makanan yang pelbagai. Kita boleh juga panaskan tanpa panaskan makanan
tanpa menggunakan api ataupun gas. Okey, biasanya kalau orang travel ke luar negara, kita bawa makanan kembara. Okey, makanan kembara tu kita masukkan je dalam ketuhar gelombang mikro. So kita boleh makan nasi dekat luar negara. Contohlah penggunaan ketuhar gelombang mikro. So, cikgu dah terangkan kepada awak berkenaan alatan yang kita gunakan dalam reka bentuk makanan dan perkakasan yang kita biasa gunakan di dalam reka bentuk makanan. Jadi, apa yang awak perlu buat selepas ni? Tolong klik latihan yang cikgu telah berikan kepada awak dan pastikan awak menjawab dengan betul. Boleh rujuk buku teks, boleh rujuk video yang cikgu berikan ini untuk rujukan awak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.